Assalamualaikum warahmatullahi. Di selatan tanah air kita, mereka masih bergelut dengan wabak virus corona. Maksud saya di Singapura. Walaupun di Singapura terdapat seorang pakar penyakit berjangkit yang terkenal dan sentiasa diminta memberi pandangan dan nasihat beliau. Namanya Dr. Leong Ho Nam. Apa yang menarik perhatian adalah tagline menjadikan sains mudah dan relevan untuk semua orang yang ada di klinik beliau. Yang mana beliau ini bertugas di Hospital Pakar Mount Elizabeth. Betulkah beliau dan pakar-pakar di Singapura benar-benar telah memudahkan orang ramai? Relevan untuk orang ramai? Saya tak nak buat spekulasi. Jom kita sama-sama saksikan data ini. Ini carta wabak sejak awal, bermula Mac 2020 hinggalah kini. Dah nak masuk 3 tahun. Angka kes yang dipaparkan pada carta ini adalah bagi setiap juta penduduk. Kita lihat Singapura jauh tinggi berbanding negara-negara mundur seperti Algeria dan Mesir yang mundur dalam segala segi pembangunan pendidikan dan sebagainya berbanding Singapura. Sains apa Singapura pakai sampai kes boleh jadi tinggi macam ni? Mereka tak pernah soal ke kenapa natijahnya macam langit dengan bumi? Berdasarkan carta ini, sepatutnya lah Singapura berada kat bawah sekali, negara-negara mundur di atas. Tagline menjadikan sains mudah dan relevan untuk semua macam tak berapa kena. Beliau, Dr. Leong, banyak muncul di channel CNA, media utama kerajaan Singapura di mana beliau sentiasa dirujuk dan diminta memberi nasihat. Untuk beri keadilan, perlu disebut bahawa banyak komen-komen yang memuji, tapi kita nak tumpukan kepada beberapa komen bersifat kritikal sahaja. Kenapa? Kerana ini merupakan salah satu ciri sains yang sangat penting. Kita nak lihat isu kritikal. Kita nak lihat isu secara kritikal. Tak ramai mampu buat. Tapi apa yang saya baca pada komen-komen lebih banyak berbentuk menyokong. Ada yang sekadar ulang alik kenyataan Dr. Leong. Saya fikir bagi negara maju, ramai daripada rakyatnya kenalah ada sifat ataupun pemikiran kritis. Itulah caranya sains berkembang dan membuat penemuan baharu. Jadi, agak mengecewakan kerana saya tak nampak pemikiran saintifik, pemikiran kritis di Singapura, khususnya dalam kes wabak ini. Mungkin sebab itulah mereka masih ketinggalan dan terus hanyut entah sampai bila dalam hal wabak berbanding Algeria, Mesir dan negara-negara Afrika lainnya yang telah bergerak ke hadapan, dah move on. Singapura masih takut-takut nak melangkah. Contohnya pada video ini, CNA seharusnya beri penjelasan kenapa kerajaan Singapura gagal berkali-kali berkaitan wabak. Pada video yang lain, bila sebenarnya kita akan hidup dengan virus ini? Kerana kita semua perlu teruskan kehidupan kita. Yang ini nampak sangat rasional. Demam wabak tidak akan hilang, tetapi selagi ia menjadi lebih ringan, maka tiadalah kebimbangan. Saya rasa booster tak perlu lagi. Kebanyakan orang akan pulih dalam beberapa hari dengan rehat, ubat biasa dan banyak pengambilan cecair. Bagi saya, rasional komen-komen yang seperti ini. Tapi bagi pakar-pakar di KKM dan sebahagian doktor-doktor di Malaysia, saya tahu bukan semua, mereka kelihatannya taat dan rapat betul dengan WHO. Sementara itu, si Fauci yang merupakan idola mereka-mereka ini sedang berhadapan kes corruption. Antaranya menerima wang royalti daripada syarikat farmaceutical. Apabila ditanya hal ini jawapan beliau. According to the regulations, people who receive royalties are not required to divulge them even on their financial statement. If there's nothing to hide, why the secrecy, Tony? Ini macam rahsia sangat besar. Tiada siapa patut tahu. Walaupun hakikatnya si Fauci ini jadi kaya raya ketika mana penduduk dunia disekat dan dipaksa berkurung dalam rumah, hilang pendapatan. Sebaliknya beliau buat duit daripada kesengsaraan orang ramai. Sekolah dan universiti ditutup. Pendidikan alami gangguan luar biasa yang tak pernah saya saksikan. Contohnya, mahasiswa belajar buat eksperimen secara online. Tak masuk makmal. Saya rasa tak masuk akal. Pelajar-pelajar saya pun, saya hanya beri data. Mereka tak buat eksperimen. Yang buat internship di industri pula, ramai disuruh balik ke rumah buat secara online sahaja. Latihan-latihan yang sepatutnya mereka hadir dan buat, tapi buat hanya secara maya. Bolehkah buat aktiviti berlari secara maya? Ataupun aktiviti berenang, belajar berenang secara maya? Dan saya dengar seorang coach jurulatih berenang yang saya kenal, yang terpaksa mengajar berenang secara maya, beliau alami masalah mental.
Dan kita juga dengar ramai yang bunuh diri. 6.5 juta mati di dunia akibat wabak. Dan di Malaysia, 36,000 mati ketika wabak. Beliau pula, si Fauci ini, jadi kaya ketika wabak. Justru, saya berpandangan bertentangan dengan tagline menjadikan sains mudah dan relevan untuk semua orang. Sebenarnya mereka telah jadikan sains rumit dan tidak relevan untuk orang ramai. Mungkinkah secara disedari atau tidak, Dr. Leong, Dr. Hisham dan lain-lain hanya alat bagi menjayakan agenda jahat tuan mereka, bos mereka, iaitu WHO, si Fauci dan lain-lain yang memperalatkan sains, menunggang sains, berlindung di sebalik sains palsu demi mengaut harta dan kekayaan duniawi. Sampai di sini perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi